Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Yati Nawi untuk belajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Mari kita lihat unit pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini iaitu unit 10, Toleransi Kukuhkan Perpaduan. Kemahiran yang akan kita pelajari hari ini ialah kemahiran aspek bahasa kata nafi. Terlebih dahulu murid-murid, mari kita lihat standard kandungan yang akan kita pelajari hari ini. Standard kandungan yang akan kita pelajari hari ini iaitu 5.1, memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Mari kita lihat pula standard pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini murid-murid. Standard pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini iaitu 5.1.4, memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks kata bantu. Kriteria kejayaan yang telah cikgu tetapkan hari ini iaitu murid akan dapat yang pertama, memahami kata tugas mengikut konteks kata bantu dengan betul. Yang kedua, menggunakan kata tugas mengikut konteks kata bantu dengan betul. Mari kita lihat apa itu kata nafi murid-murid. Kata nafi ialah kata yang menjadi unsur nafi bagi frasa predikat. Yang kedua, kata nafi merupakan perkataan yang hadir dalam ayat untuk menafikan sesuatu. Kata nafi terdapat dua jenis murid-murid. Yang pertama bukan dan yang kedua tidak. Mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kata nafi bukan. Kata nafi bukan digunakan untuk menafikan sesuatu dalam frasa nama atau frasa sendi nama. Seterusnya, mari kita lihat contoh kata nafi bukan. Saya bukan murid tahun 5. Murid tahun 5 merupakan kata nama ataupun frasa nama. Jadi, dalam ayat ini, kata nafi yang perlu kita gunakan ialah bukan. Seterusnya, mari kita lihat pula kata nafi tidak. Kata nafi tidak digunakan untuk menafikan sesuatu dalam frasa kerja atau frasa adjektif. Kita lihat pula contoh kata nafi bukan. Rumahnya tidak besar. Besar menunjukkan frasa adjektif. Oleh itu, kata nafi tidak perlu digunakan dalam ayat ini. Di sini, cikgu menyediakan satu formula untuk membantu murid-murid mengenal pasti penggunaan kata nafi bukan dan kata nafi tidak. Untuk menggunakan formula ini, murid-murid perlu lihat huruf akhir bagi kedua-dua kata nafi. Untuk kata nafi bukan, kita lihat huruf akhirnya ialah N. N mewakili nama ataupun frasa nama. Jadi, kata nafi bukan kita gunakan untuk frasa nama. Mari kita lihat untuk kata nafi tidak. Kata nafi tidak, huruf akhirnya ialah A dan K. A mewakili adjektif ataupun frasa adjektif. K pula mewakili kerja ataupun frasa kerja. Oleh itu, kata nafi tidak digunakan untuk kata adjektif atau frasa adjektif dan digunakan juga untuk frasa kerja. Untuk meneruskan sesi pembelajaran kita, cikgu menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1. Sila lihat halaman 66 untuk dijadikan sebagai rujukan.
Murid-murid, mari kita baca dialog ini bersama-sama. Sila rujuk buku teks masing-masing. Darshini, Saiful dan William menjalankan aktiviti projek seni. Bagaimanakah kita hendak mewarnakan beras ini? Tidak susah, Saiful. Campurkan berwarna dan beras. Gaulkannya hingga sekata. Setelah siap, kita jemur beras ini. Beras ini kita jemur di atas meja itu? Bukan di atas meja. Kita mesti menjemur beras ini di luar supaya cepat kering. Mari kita lihat ayat yang berwarna merah dan hijau. Tidak susah, Saiful. Susah merupakan frasa adjektif. Oleh itu, di hadapan perkataan susah, kita perlu menggunakan kata nafi tidak kerana A dan K, A mewakili adjektif dan K mewakili kerja. Oleh itu, susah merupakan frasa adjektif. Kata nafi yang kita boleh gunakan ialah tidak. Mari kita lihat ayat dalam dialog seterusnya, iaitu ayat yang dituturkan oleh Darshini. Bukan di atas meja. Bukan di atas meja. Kita lihat kenapa kata nafi bukan digunakan dalam ayat ini. Kita lihat perkataan selepas kata nafi bukan, iaitu di atas meja. Di atas meja merupakan frasa sendi nama. Oleh itu, kata nafi yang sesuai kita gunakan di hadapan frasa sendi nama ialah bukan. Ingat balik huruf akhir kata nafi bukan and nama ataupun frasa nama ataupun frasa sendi nama. Mari kita baca dialog seterusnya, murid-murid. Tugasan kita telah siap. Cantiknya warna jalur gemilang ini. Pandai kamu mewarnakan beras. Saya selalu mewarnakan beras ketika hari Deepavali. Saya membuat kolam dengan beras berwarna. Terima kasih, Darshini. Kalau kamu membantu, sudah tentu tugasan ini tidak dapat kita selesaikan. Ini usaha saya sahaja. Ini usaha kita bersama. Mari kita lihat dialog dalam petak berwarna ungu. Terima kasih, Darshini. Kalau kamu membantu, sudah tentu tugasan ini tidak dapat kita selesaikan. Okey, mari kita lihat, murid-murid. Apakah kata nafi yang sesuai untuk kita isikan dalam tempat kosong ini? Untuk menjawab soalan ini, kita perlu melihat perkataan setelah tempat kosong. Perkataan setelah tempat kosong iaitu membantu. Membantu merupakan kata kerja. Jadi, kata nafi yang sesuai digunakan untuk kata kerja ataupun kata adjektif iaitu kata nafi tidak. Jadi, ayat yang sesuai kita tuturkan di sini iaitu terima kasih, Darshini. Kalau kamu tidak membantu, sudah tentu tugasan ini tidak dapat kita selesaikan. Seterusnya, murid-murid, mari kita lihat dialog yang dituturkan oleh Darshini. Ini usaha saya sahaja. Ini usaha kita bersama. Apakah kata nafi yang sesuai untuk kita gunakan dalam tempat kosong ini? Cuba murid-murid fikirkan. Ingat balik apa yang telah cikgu terangkan tadi. Untuk menjawab soalan yang melibatkan kata nafi, kita perlu melihat perkataan setelah tempat kosong. Perkataan setelah tempat kosong di sini iaitu usaha. Usaha merupakan frasa nama. Oleh itu, kata nafi yang sesuai untuk kita gunakan bagi mengisi tempat kosong ini ialah bukan. Baiklah, murid-murid. Setelah mendengar penerangan cikgu tadi,
Cikgu ada menyediakan 2 tugasan untuk kalian. Tugasan yang pertama menghendaki murid-murid merujuk buku aktiviti jilid 1. Lihat halaman 73. Sila jawab soalan yang diberikan. Seterusnya murid-murid, untuk tugasan yang kedua, cikgu menyediakan soalan dalam bentuk kuis dalam Google Form. Sila ke ruangan deskripsi untuk mendapatkan link Google Form soalan yang cikgu sediakan. Cikgu harapkan murid-murid dapat menjalankan tanggungjawab masing-masing untuk belajar. Ingat murid-murid, siapa buat, dialah yang dapat. Cikgu harapkan murid-murid seronok belajar hari ini. Murid-murid, sesi pembelajaran kita hari ini telah sampai ke penghujungnya. Cikgu harapkan pengajaran cikgu hari ini memberikan manfaat kepada murid-murid. Cikgu harapkan juga semoga formula yang cikgu berikan hari ini dapat membantu murid-murid lebih faham tentang cara untuk menjawab soalan berkaitan kata nafi bukan dan kata nafi tidak. Jika murid-murid rasakan perkongsian cikgu ini memberikan manfaat, cikgu harapkan murid-murid dapat kongsikan dengan rakan-rakan yang lain di luar sana. Baiklah murid-murid, cikgu doakan semoga murid-murid akan terus cemerlang walau di mana murid-murid berada. Ingat murid-murid, sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Sekian saja daripada cikgu. Sentiasa jaga diri dan jaga kesihatan. Assalamualaikum. Bye-bye.